Hari ini, marilah kita belajar firman Tuhan melalui khutbah yang bertajuk, Kita ialah orang yang diberkati. Semasa hidup di dunia, kita menghadapi banyak kesukaran dan masalah. Kita mengalami kesukaran dan masalah dalam proses hidup di bumi ini. Kerana bumi ini ialah tempat apa? Alkitab memberitahu kita bahawa bumi ini ialah kota perlindungan dan penjara roh kita. Betul? Di penjara, kita tidak dapat melakukan apa sahaja yang kita mahukan sebebasnya. Ia bukan tempat sebegitu. Di sini, kita harus bertaubat terhadap semua dosa yang kita lakukan. Tempat di mana kita mendisiplinkan diri dan bersumpah bahawa tidak akan melakukan dosa lagi, ialah kota perlindungan ini, yaitu penjara roh kita. Betul? Kerana kita hidup di dunia sebegitu, kita perlu selalu berfikir, bagaimanakah saya dapat dibebaskan dari kota perlindungan ini dan kembali ke tanah air rohani secepat mungkin? Apakah kehidupan yang akan saya jalani di kerajaan syurga yang abadi? Tetapi sesetengah orang yang bodoh berfikir, bagaimanakah saya dapat berseronok lebih lagi di penjara ini? Bagaimanakah saya dapat dilayani lebih baik berbanding orang lain di penjara ini? Bila saya melihat mereka memikirkan hal-hal itu, saya berasa sedih. Hari ini, marilah kita mengingatkan diri sendiri sekali lagi, mengapakah kita ialah orang yang diberkati. Walaupun setiap seorang daripada kita berada dalam situasi yang berbeza, Tuhan sudah pun menyediakan berkat untuk kita semua. Masa depan kita sangat cerah dan terang. Kita tidak harus lupa bahawa masa depan kita adalah sangat-sangat hebat. Apabila Anda menonton berita baru-baru ini, apakah berita yang kerap kali dilaporkan, mereka bercakap tentang pilihan raya kita? Sudahkah Anda menonton berita? Saya juga menerima surat yang mengandungi maklumat calon-calon. Di dalam risalah, calon-calon menekankan kelebihan mereka seperti, saya pandai dalam hal-hal ini, untuk dipilih pengundi. Andaikan kita harus diundi untuk pergi ke syurga, kalau begitu, kita harus menekankan kelebihan atau kelayakan kita untuk dipilih oleh malaikat-malaikat di syurga. Mereka akan berkata, putera nombor 1 pandai dalam ini, atau puteri nombor 2 mempunyai kelebihan ini. Kalau begitu, kita harus menyenaraikan kelebihan kita dalam risalah. Jika Anda fikir Anda harus pergi ke syurga, bagaimanakah Anda dapat menarik hati malaikat-malaikat, yaitu pengundi? Dengan apakah Anda dapat mengharukan mereka? Pernahkah Anda memikirkannya? Apakah sejarah peribadi yang mahu Anda sertakan dalam resume Anda? Saya mudah dicubai. Saya seringkali merajuk semasa bercakap dengan saudara-saudari. Saya panas baran. Ini tidak boleh menjadi kelebihan Anda. Untuk pergi ke kerajaan syurga, apakah kualiti yang harus Anda miliki? Sila membuat risalah sendiri untuk perkenalkan diri Anda. Apakah kelebihan dan yang paling pandai dilakukan? Adakah Anda akan meninggalkan rekod-rekod hanya tentang bagaimana Anda bergaduh dengan orang lain? Atau adakah Anda akan meninggalkan rekod-rekod tentang betapa tekunnya Anda menginjil? Tuhan telah memberikan saya peluang untuk menyelamatkan banyak roh. Setiap kali iblis menggoda saya mengalahkan dia seperti ini. Memandangkan pilihan raya menjelang tiba, saya melihat-lihat maklumat calon-calon.
Mereka semua berkata, "Saya pandai dalam hal ini, pilihlah saya." Tetapi apakah yang berlaku jika kita harus dipilih oleh pengundi untuk pergi ke syurga? Adakah Anda fikir Anda akan berjaya? Bila saya memikirkannya, saya sedar bahawa saya tidak cukup baik sama sekali. Kalian semua, apakah yang berlaku jika resume calon-calon dihantar kepada malaikat? Malaikat-malaikat akan membaca, berfikir, apakah kelebihan yang mereka ada? Andaikan Anda perlu menulis resume rohani Anda, apakah yang akan Anda tulis? Apakah yang berlaku jika malaikat-malaikat melihat resume kita dan menilai kita? Putra nombor 1 mesti datang ke syurga. Putri nombor 2, kekurangan beberapa kelayakan. Kalau begitu, apakah senarai yang dapat Anda tuliskan di resume Anda? Bukankah kita harus persembahkan resume yang menarik? Saya pandai dalam ini, tolonglah pilih saya untuk pergi ke syurga. Betul? Dalam perspektif penginjilan, kita perlu memeriksa, adakah saya menginjil setekunnya? Adakah saya gairah dalam penginjilan? Adakah saya hanya mengikut orang lain? Atau semua orang akan berakhir dengan kematian dalam kesakitan neraka yang abadi? Bagaimanakah saya dapat membuatkan mereka bertaubat dan membimbing mereka ke syurga? Adakah saya menginjil dengan hati bapa dan ibu? Atau adakah saya bekerja, mahu mendengar pujian bahawa saya melakukan kerja lebih baik? Kalian semua, jika malaikat-malaikat memerhatikan setiap perbuatan dan perkataan dalam kehidupan kita setiap hari, kemudian mengundi orang yang akan memasuki syurga, berapa orangkah yang dapat memasuki syurga di antara kita? Dari segi pandangan pilihan raya, jika hanya Yoshua dan Kaleb yang dipilih di antara 600,000 orang Israel selepas perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, sekarang, di antara ahli di Sion kita, berapa orangkah yang dapat dipilih dan memasuki kerajaan syurga? Namun, Tuhan membenarkan kita agar tidak menjalani pilihan raya untuk memasuki syurga. Tuhan membuka jalan ke syurga kepada anak-anak yang mematuhi hukum, peraturan, dan ketetapannya. Betapa bersyukurnya malaikat-malaikat di syurga sedang melihat kita. Mereka melihat bagaimanakah kita hidup, apakah yang kita fikirkan, dan apakah yang kita harapkan. Mereka memeriksa sama ada kita berlari ke arah kerajaan syurga secara tekun melalui iman, atau kita menganggap agama hanya sebagai jalan kehidupan untuk ditayangkan. Malaikat-malaikat di syurga melihat kita dan melaporkan kepada Tuhan setiap hari. Putra nombor 1 memulakan harinya dengan persembahkan doa kepada Tuhan, seperti yang bapa dan ibu mahukan. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk memalingkan hati orang kepada Tuhan. Matlamat hidupnya ialah kerja penginjilan. Namun, sesetengah malaikat lain mungkin berkata, Putri nombor 2 lupa sama sekali mengapakah dia turun ke bumi. Dia kehilangan hala tujuan hidup. Dia memikirkan perkara duniawi sepanjang masa dan bukannya perkara syurgawi. Dia tertanya-tanya, bagaimanakah dia dapat menjalani hidup yang lebih mewah daripada orang lain? Hatinya untuk syurga hanyalah 0,01% daripada 100%. Yang selebihnya adalah untuk bumi. Bapa dan ibu menyakitkan hati apabila melihat dia. Saya harap dia berkelayakan memasuki syurga dengan menyedari apa yang berlaku secepatnya.
Mungkin ada pelbagai laporan seperti itu. Di dalam buku kebenaran, pengunjung-pengunjung dari dunia malaikat, Bapa berkata bahwa malaikat-malaikat melaporkan tentang kita kepada Tuhan setiap hari. Dan doa yang kita persembahkan mencapai takhta syurga sebagai asap kemenyan. Kalian semua, mengapakah kita berada di bumi? Kita berdosa di syurga dan dibuang ke bumi ini, betul? Di planet bumi, yang merupakan kota perlindungan dan penjara roh kita ini, kita tidak harus berfikir secara bodoh bahwa kita hidup hanya di sini. Jika malaikat-malaikat mengundi siapakah yang akan memasuki syurga, dapatkah saya menerima undi yang cukup untuk memasuki syurga? Pilihan raya membuatkan saya banyak berfikir. Sesetengah ahli mungkin berkata, mengapakah kamu banyak bercakap tentang pilihan raya yang tidak ada kena-mengena dengan tajuk khutbah? Jika syurga ialah tempat di mana kita dapat pergi melalui pilihan umum, jalan ke sana mesti menakutkan bagi kita semua. Tetapi Bapa dan Ibu syurgawi kita mengambil semua masalah, kesukaran, dan pengorbanan. Kemudian, mereka membuka jalan yang luas untuk kita. Sebab itulah kita dapat mempunyai pengharapan syurga. Betul? Jadi kita gembira. Kita sangat bernasib baik. Jika Tuhan tidak membuka jalan, siapakah di antara kita yang dapat menanti syurga? Siapakah di antara semua manusia di bumi yang dapat mempunyai pengharapan syurga? Pernahkah Anda melihat di dalam Alkitab bahwa pada akhir zaman akan ada calon-calon? Mereka akan berkata, saya melakukan ini, jadi pilihlah saya untuk memasuki syurga. Marilah melihat babak itu di dalam Alkitab. Apabila waktu seperti itu datang kepada kita, marilah semua katakan kepada Tuhan, saya adalah seperti ini, tolonglah bawa saya ke syurga. Marilah melihat buku Matius, bab 7, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bukankah mereka berkata, saya melakukan ini, jadi pilihlah saya. Saya membuat ramalan dalam namamu. Pilihlah saya untuk memasuki syurga. Saya mengusir syaitan dalam nama Tuhan. Lihatlah apa yang telah saya lakukan dan pilihlah saya. Saya melakukan banyak mujizat dalam nama Tuhan. Jadi pilihlah saya. Tetapi apakah yang Yesus katakan kepada mereka? Ayat 23. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian apa? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan bermaksud melanggar hukum Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka menerima gelaran atau jabatan. Mereka melakukan ini dan itu. Mereka melakukan banyak mujizat serta keajaiban. Tetapi Yesus berkata, pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebab itulah Tuhan datang ke bumi untuk mengajar kita hukum syurga. Betul? Tiada syarat istimewa untuk memasuki syurga. Tuhan mahu membawa orang yang mengikut hukum syurga ke kerajaannya. Mereka berkata, kami membuat ramalan dalam namamu.
kami mengusir syaitan dalam namamu. Kami melakukan banyak mujizat. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia tidak mengenal mereka. Tuhan membimbing orang ke syurga apabila mereka mempraktikkan hukum roh kehidupan. Melihat buku Matius bab 7, kita dapat pastikan bahwa kita benar-benar ialah orang yang bahagia. Tuhan berkata, hanya orang yang belajar daripada Tuhan dapat datang kepadaku. Buku Mika bab 4 berkata, Tuhan akan mengajar kita tentang jalan-jalannya pada akhir zaman. Kita akan lakukan sama seperti yang kita diajarkan. Jadi lihatlah kita berada dalam jalan kebenaran perjanjian baru yang diberikan oleh Tuhan atau tidak? Jika kita dipilih melalui undi untuk pergi ke syurga, masa depan kita adalah tidak tentu. Syukurnya, Tuhan sendiri datang ke bumi dan mengajar kita hukum kebenaran kehidupan. Tuhan membenarkan kita melihat melalui mata, mendengar melalui telinga, dan mengerti dengan hati kita. Jalan seperti itu dibuka luas oleh Bapa dan Ibu Syurgawi. Dan apakah yang tertulis di dalam buku Wahyu bab 22? Mereka berkata, barang siapa yang mahu memasuki syurga, datanglah kepada kami. Jadi jika kita pergi kepada Bapa dan Ibu, serta mempunyai iman dalam mereka sehingga akhir, dan mematuhi semua firman mereka, kita akan pergi ke syurga. Itulah jalan ke syurga, jalan ke kehidupan kekal, dan jalan ke imamat di Raja Syurga yang abadi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kerana memberikan banyak rahmat. Untuk memberikan kita rahmat, Tuhan datang ke bumi bukan dalam kemuliaan, tetapi menyembunyikan semua kemuliaannya dalam badan manusia. Dia tinggal di antara kita dalam rupa yang hina dan rendah. Kadangkala, Tuhan merendahkan dirinya lebih rendah daripada kita, dan bahkan mendedahkan bahagian yang lebih lemah daripada kita untuk membiarkan kita melihat, mendengar, dan menyedari agar kita dapat diberkati. Ia kerana, berbahagialah matamu kerana melihat dan telingamu kerana mendengar. Marilah melihat buku Lukas, bab 22, ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, iaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Alkitab menulis sejelasnya apa yang Yesus lakukan. Yesus mematuhi hukum perjanjian baru. Dia membenarkan Petrus dan Yohanes persiapkan hukum Tuhan yang kudus. Marilah melihat hukum perjanjian baru ini dalam ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Di sini, Yesus berkata, perbuatlah ini. Adakah ramai orang pada hari ini yang mendakwa bahawa mereka mempercayai Tuhan menyambut Paskah? Tidak. Kalau begitu, apakah yang mereka praktikkan? Menurut buku Matius bab 7 ayat 21, mereka mempraktikkan pelanggaran hukum. Tuhan menubuhkan kebenaran kehidupan, berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Namun, banyak gereja pada hari ini, seperti pasir di pantai, berpaling dari kebenaran. Namun, mujurlah, Tuhan sendiri menubuhkan Sion untuk kita.
Dia meletakkan daging dan darahnya yang berharga di dalam kita, mengajarkan betapa mustahak dan berharganya kebenaran Paskah Perjanjian Baru bagi kita. Ia bukti bagi kita untuk memasuki kerajaan syurga. Mudahnya, kita menerima pas percuma yang membenarkan kita melalui banyak tempat pemeriksaan di jalan ke syurga. Apabila malaikat pertama berkata, "Tunjukkan kad ID kamu," kita dapat menunjukkannya. Kemudian malaikat akan berkata, "Kamu ialah putera-puteri syurga kerana kamu memiliki daging serta darah kudus bapa dan ibu. Kamu layak memasuki syurga. Silakan masuk." Kita mempunyai banyak kekurangan, masih mempunyai kelemahan. Kita adalah lemah dan tidak berdaya. Namun, melalui daging dan darah kudus Tuhan kita dapat melalui tempat pemeriksaan walaupun ia halangan bagi orang lain. Memandangkan Tuhan memberikan kita rahmat yang istimewa, kita ialah orang yang benar-benar diberkati, bukan? Berbahagialah matamu kerana melihat dan telingamu kerana mendengar. Siapakah yang membenarkan kita melihat dan mendengar? Bapa dan Ibu Syurgawi membenarkan kita melihat dan mendengar semua ini. Kita hanya datang kepada Bapa dan Ibu. Mereka mengajar kita semua ini menurut ramalan Alkitab. Mereka mengajar kita jalan ke kehidupan, jalan ke syurga, agar kita cukup kelayakan untuk memasuki kerajaan syurga, di mana tiada pilihan raya. Betapa diberkatinya kita. Marilah melihat buku Yeremia, bab 31, ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan berkata bahawa Dia akan menuliskan hukum kudusnya dalam hati umatnya. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Marilah melihat ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita mempunyai banyak jenis dosa. Dengan mengisytiharkan hukum perjanjian baru, Tuhan telah mengampunkan semua dosa kita dan tidak lagi mengingatinya, agar kita dapat pergi ke kerajaan syurga. Betul? Hidup kita di bumi ini adalah seketika dan sementara. 10, 20, dan 30 tahun berlalu sangat cepat. Jadi, untuk memasuki kerajaan syurga, janganlah gagal menyedari betapa diberkatinya kita. Berfikir bahawa perkara-perkara yang kelihatan di bumi ini adalah segala-galanya dan melupakan perkara-perkara di syurga. Jika ada sistem pilihan raya di syurga, apakah yang akan Anda tuliskan? Betapa tekunnya saya menginjil, betapa banyaknya saya belajar firman Tuhan, betapa ikhlasnya saya berdoa, betapa banyaknya saya berkorban demi Injil dan saudara-saudari, betapa berusahanya saya cuba menyelamatkan manusia. Kita akan kekurangan dalam semua soalan ini. Jadi, apabila saya melihat pilihan raya, saya berfikir, bagaimanakah saya harus hidup mulai sekarang? Apakah cara untuk melayani Tuhan dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh? Pada masa yang sama, saya berfikir, saya perlu perbaharui kehidupan rohani saya, agar saya dapat hidup seperti yang Bapa dan Ibu mahukan. Tuhan akan membuka pintu kerajaan syurga untuk orang yang mempunyai daging dan darah kudusnya, bukan sesuatu yang lain.
Di dalam buku Ibrani bab 3 dan bab 4 tertulis bahawa pintu syurga akan dibuka untuk orang yang patuh. Betul? Manusia di dunia tidak mengetahui jalan ke syurga, jadi mereka tidak berpeluang pergi ke sana. Namun, Tuhan telah membuka jalan bagi kita semua untuk pergi ke sana. Kita mesti pahatkan hukum Tuhan jauh di lubuk hati kita dan menginjil setekunnya tentang kebenaran kehidupan di Samaria dan ke penghujung bumi. Marilah melihat buku 1 Tesalonika bab 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Tuhan telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Tuhan yang menguji hati kita. Tuhan juga telah memberikan kita banyak kegembiraan untuk menukarkan masa depan kita yang kelam kepada masa depan yang cerah dan penuh harapan. Tuhan bahkan tidak menolak untuk dikorbankan di atas salib. Dia sanggup membiarkan dirinya disebat. Memandangkan Tuhan mengorbankan dirinya demi memberikan kita kegembiraan, kita juga harus memberikan Bapa dan Ibu kemuliaan serta kegembiraan, bukan? Di sini, kita dapat melihat apa yang menggembirakan Tuhan yang memeriksa hati kita. Kita telah dianggap layak oleh Dia untuk dipercayakan dengan apa? Dengan Injil. Bukan semua orang dipercayakan dengan Injil. Bapa dan Ibu Syurgawi telah mempercayakan Injil. Marilah kita mencuba bersungguh-sungguh untuk menginjil. Rasul Paulus berlumba setekunnya. Jadi peluang yang dia ada untuk pergi ke syurga adalah berapa peratus? Dia yakin 100% bahawa dia akan pergi ke syurga. Wah, aku dapat masuk ke syurga. Ayat Alkitab yang manakah menunjukkan itu? Aku telah mencapai garis akhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ini kerana Paulus hidup bukan untuk dirinya, bahkan seketika pun, tetapi membaktikan seluruh hidupnya untuk melakukan apa yang Bapa dan Ibu ingin capai di bumi ini, membimbing pendosa ke pertaubatan. Marilah melihat buku 2 Timotius, bab 4, ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini, kita dapat melihat Rasul Paulus mempunyai 100% kebarangkalian untuk memasuki kerajaan syurga. Dia berkata, sekarang tiada lagi halangan di jalanku ke syurga. Sekarang hanya tersedia bagiku mahkota kebenaran di syurga. Sebagai umat Sion, marilah kita juga bekerja setekunnya agar dapat memiliki keyakinan seperti dia. Hidup kita di bumi adalah penting. Kita tidak dapat mengabaikan hidup kita di bumi ini. Menjalani seluruh hidup kita di bumi dengan setia ialah tugas kita. Tetapi janganlah kita kehilangan malamat utama kehidupan bumi kita. Janganlah kita lupa mengapakah kita dilahirkan di bumi ini. Memikirkan setelitinya, mengapakah kita diberikan 24 jam, 1440 minit setiap hari? Kita mesti memegang iman seteguhnya. Kemudian, kita semua akan dapat berkata seyakinnya pada hari terakhir, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Sama seperti yang Paulus lakukan. Kalian semua, kita mempunyai jawatan yang hebat ini. Jawatan kita bukanlah jawatan bumi. Ramai orang di bumi ini berpaut pada kedudukan yang hanya mempunyai tempoh jawatan selama 4 tahun. Mereka melaburkan banyak wang dalam pilihan raya, memerlukan kos yang banyak untuk berkempen demi pilihan raya. Bukan? Mereka pertaruhkan wang, masa, semangat mereka dan segala-galanya ke dalamnya. Kita akan pergi ke kerajaan syurga abadi.
Orang yang tidak dapat percaya itu tidak akan mengambil tindakan. Mereka menganggap penginjilan sebagai usaha yang besar serta tidak gembira dengan jalan itu dan mahu orang lain melakukan segala-galanya untuk mereka. Mereka sering melakukan perbuatan yang bodoh seperti itu. Kalian semua, Tuhan telah memberikan kita keadaan yang sangat baik. Tuhan berkata, memandangkan kamu setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara yang besar kepada kamu. Di manakah ada berkat yang besar ini? Tuhan memberikan semua berkat itu kepada kita yang mematuhi perintah Tuhan di Sion. Betul? Marilah kita memberikan kesyukuran dan kemuliaan kepada Elohim, yaitu Bapa dan Ibu kita. Tuhan berkorban dan berusaha sedaya upaya untuk memberikan kita kegembiraan. Kita juga harus berusaha bersungguh-sungguh untuk memberikan kegembiraan dan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu. Saya meminta dengan bersungguh-sungguh sekali lagi untuk anda menambahkan usaha, walaupun kecil, untuk menghasilkan keputusan Injil yang cemerlang dan bagus. Semoga anda menerima banyak rahmat melalui khutbah ini. Saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.